Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 September 2021 bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita tengah hari. Kerajaan Sarawak terus komited membantu komuniti perniagaan di negeri ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerajaan negeri telah melaksanakan bantuan di bawah pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 1.0 hingga BKSS 7.0 dengan jumlah bantuan keseluruhan yang bernilai 5.3 bilion ringgit untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh rakyat termasuk golongan peniaga. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred itu menambah terdapat pelbagai program bantuan yang dilaksanakan oleh kementeriannya seperti Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS. Bagi usahawan B40, pengusaha mikro dan kecil ini sebanyak 100 juta, di mana 50 juta sudah diterima yang disalurkan kepada kementerian kita, dan insya-Allah ya, bagi 50 juta lagi akan disalurkan secara berperingkat-peringkat. Jumlah permohonan yang diterima setakat bulan Ogos ialah seramai 1,879 dengan nilai permohonan sebanyak RM69.3 juta. Jumlah permohonan yang diluluskan ialah seramai 1,463. Nilai permohonan yang diluluskan berjumlah RM48 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai pelaksanaan BKSS untuk komuniti peniaga Sarawak di Wisma Sumber Alam di sini pada Selasa. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu bagi skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS, Bumi Putra pula sebanyak 20 juta ringgit tambahan akan disalurkan secara berperingkat dan setakat ini sebanyak 411 permohonan telah diluluskan melibatkan nilai sebanyak 30.13 juta ringgit. Selain itu, kerajaan negeri katanya turut menawarkan bantuan seperti program graduan ke arah keusahawanan gerak, usahawan teknikal dan vokasional USTEF, kemudahan bantuan KAS SRF, kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar TRRF dan pembiayaan pelancongan PTF. Berita seterusnya, sebanyak 4 buah rumah panjang di sekitar Betong yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan bakul makanan sumbangan Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap Adun Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Sumbangan tersebut diagihkan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong yang diwakili pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Betong bagi pihak Adun Bukit Saban kepada setiap tuai rumah panjang tersebut pada Selasa. Rumah panjang yang menjalani PKPD adalah Rumah Ucau Cipot Ulu Teru Rimbas Debak, Rumah Jepo Ramba Dulang Rimbas Debak, Rumah Nyanggau Caong Bangkit Rembai Baru Sepauh dan Rumah William Yum Tanjung Lama Paku Sepauh sehingga 16 September 2021. Dalam pada itu, tuai rumah dari setiap rumah panjang merakamkan ucapan terima kasih kepada Dato' Amar Douglas di atas sumbangan tersebut. Sementara itu, Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom turut tampil membantu menghulurkan bantuan bekalan makanan kepada penduduk dari 5 buah rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di daerah Pakan. Penerima terdiri daripada seperti yang tertera. Bantuan tersebut dihantar Pusat Hikmat Adun Pakan kepada setiap tuai rumah untuk diserahkan kepada penduduk pada Selasa. Ketika ditemui, tuai rumah dari setiap rumah panjang merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri William Mawan atas keprihatinan beliau menyumbang bantuan bekalan makanan tersebut. Manakala di Sri Aman menyaksikan seramai 44 ketua isi rumah KIR dari 2 rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Entulang Danau dan Gua Dunggat menerima sumbangan bantuan makanan daripada Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Begunan. Antara rumah panjang yang terlibat adalah Rumah Panjang Noria, Entulang Danau dan Rumah Panjang Edwin Gua Dunggat Sri Aman.
Penyerahan bantuan makanan tersebut diserahkan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di kawasan tersebut untuk diagihkan kepada penduduk yang terlibat. Laporan berikutnya, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang turun padang menyempurnakan penyerahan projek naik taraf Dewan Desa Ilmu yang telah siap sepenuhnya pada Selasa. Projek naik taraf tersebut adalah menerusi projek transformasi luar bandar RTP 2020 yang bernilai RM250,000. Rubiah memberitahu penduduk di Taman Desa Ilmu akan mendapat manfaat dengan kemudahan Dewan untuk melakukan pelbagai aktiviti dan program mereka. Beralih dengan laporan banjir, Jawatankuasa Bencana Daerah JPBD Marudi yang diketuai pengerusinya Nolila Ulis bersama beberapa agensi di keselamatan telah meninjau beberapa kawasan di sepanjang Sungai Baram yang terjejas akibat banjir. Menurut Nolila, keadaan banjir mula surut berbanding sebelumnya namun ia masih berbahaya. Keadaan di sini agak surut sedikit berbanding dengan sebelum ini semalam. Tapi keadaan masih berbahayalah dan kita akan meninjau juga di kawasan-kawasan yang lain seperti Kampung Benawa, Kampung Lubuk Nibong di sepanjang Sungai Batang Baram. Ditemui selepas mengadakan pemantauan kawasan terjejas banjir di Kampung Kuala Tutuh pada Selasa, beliau berkata banjir yang berlaku sejak 3 hari lepas telah mengakibatkan Pekan Marudi ditenggelami air. Selain perkhidmatan feri terpaksa ditangguhkan memandangkan keadaan air berbahaya. Beliau turut menggesa penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Tutuh dan Sungai Baram agar sentiasa berwaspada. Saya juga ingin menasihati semua penduduk terutamanya di kawasan sepanjang sungai supaya sentiasa berwaspada dan menghubungi agensi keselamatan khasnya pihak Bomba untuk bantuan-bantuan kecemasan lah. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19, Sarawak sekali lagi merekodkan kes positif tertinggi di Malaysia dengan 3,200 kes pada Selasa untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 137,812. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 82.28% kes adalah dari kategori 1 yang tiada bergejala. Berikut merupakan lokaliti yang melaporkan kes. Turut dilaporkan 7 lagi kematian baru akibat COVID-19 yang melibatkan individu berumur dalam lingkungan 36 hingga 81 tahun menjadikan angka korban meningkat kepada 583. Dalam pada itu, kluster Pinang Jawa Kuching, kluster Sungai Setulai Sebau, kluster Bukit Barun Tatau, kluster Beruru Pakan dan kluster Sungai Tangap Subis telah diisytiharkan sebagai kluster baru yang melibatkan kluster komuniti. Untuk itu, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di daerah seperti yang tertera. Sedikit laporan sukan. Perebutan kejuaraan Liga Premier 2021 kembali terbuka luas selepas kekalahan mengejut pendahulu Liga Sarawak United FC SUFC di tangan Kuching City FC KCFC. Dalam aksi berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang pada Selasa, SUFC dikejutkan KCFC dengan jaringan 1-0. Meskipun menurunkan barisan terbaik dalam usaha memburu kemenangan untuk mencerahkan peluang merangkul kejuaraan, SUFC dilihat sukar untuk menebusi benteng KCFC. Sebaliknya, tuah memihak KCFC apabila pemain gantian Muhammad Alif Hassan menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-84 untuk meraih 3 mata penuh. SUFC kini perlu memenangi baki 2 perlawanan menentang Negeri Sembilan dan Johor Darul Takzim 2 untuk mengesahkan kejuaraan.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumrin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.